Muka surat 213. Muka surat 213. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Nun Makkiyah ataupun surah Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surat 213 ayat 34 di bawah sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bahwasanya bagi segala orang yang muttaqin, bahwasanya bagi segala orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka itu ada syurga, yaitu Jannatul Na'im. Ayat ini nak beritahu kalau kita pilih untuk jadi orang yang beragama, syurga betul. Kalau kita pilih jadi orang Islam, kita pilih jadi orang yang beriman, dan kita nak jadi orang Islam yang beriman, yang bertakwa, syurga itu tunggu kita. Dia nak beritahu. Maka makna muttaqin itu ialah orang yang takut akan Allah dengan menjunjung segala suruh dan segala teguh Allah, sama ada suruh itu fardu ataupun sunnah. Itu kata muttaqin. Orang yang muttaqin ni dia takut pada Tuhan. Tuhan suruh apa dia buat, Tuhan larang apa dia tak buat. Tuhan suruh, Tuhan wajib, lagi-lagi lah dia tak akan tinggal. Lagi-lagi dia tak akan tinggal. Hak sunat pun dia cuba untuk buat. Macam kita kata hak wajib kita buat, insyaAllah kita buat. Sembahyang fardu 5 waktu, puasa Ramadan, ni apa semua kita buat. Ada harta lebih kita keluar zakat, timbul duit, berazam satu hari Nabi muka buah haji, semua kita buat cantik. Hak sunat ni habis-habis tahap, habis-habis lemah kita ni, kita tak tinggal qabliyah subuh, kita tak tinggal sembahyang duha, kita tak tinggal witir sebelum tidur. Cukup dulu tekatur. Istiqamah dengan berlaku. Dalam keadaan kandut, dalam keadaan musafir, dalam keadaan apa sekalipun, 3 ni tak mau tinggal sunat, 3 ni tak mau tinggal qabliyah subuh ni, kok mana pun 2 rakaat buat dulu baru sembahyang subuh. Duha, masuk waktu duha, lagi tak masuk zuhur, sampailah 20 minit, tengah jam sebelum zuhur tu kita boleh buat sembahyang duha. Kita tak mau tinggal benda ni, kok mana cerita pun kita buat. Witir, kok mana cerita pun kita buat. Kalau banyak tu dulu kita buat. Puasa ni kita ambil apa, main hak sebenar-sebenar. Dan main yang Arafah, kita jangan tinggal benda ni main sekali saja. Ni nak main dalam bulan Muharram ni, puasa Ashura, puasa 10 Muharram, ataupun Nabi kata kalau aku panjang umur tahun depan, aku nanti buat Tasu'a 9 Muharram sekali dengan Ashura, dengan 10 Muharram. Kami tak mau tinggal, kami tak mau tinggal. Buat pasal apa? Walaupun benda ni sunat, tetapi kita nak jadi orang yang bertakwa. Pasal apa? Pasal kita nak Jannatul Na'im, kita nak masuk syurga. Sia-sia kalau kita dah jadi orang Islam, tiba-tiba tak masuk syurga. Sia-sia hidup kita. Kita dah jadi orang Islam, alam-alam jadi orang Islam. Aku nak syurga Allah. Jadi nak syurga Allah, dia beritahu, jadilah orang yang bertakwa. Inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang muttaqin, di sisi Tuhan syurga Jannatul Na'im, duduk tunggu di sana. Firman Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Tuhan tanya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka Tuhan tanya, adakah kami, yakni Allah, nak jadikan orang Islam sama macam orang kafir? Pasal apa Tuhan tanya? Pasal orang kafir. Dalam ayat yang kedua dia cerita apa? Orang kafir ni kata esok mati, dia kata mereka yang mati kafir lebih akan dapat layanan istimewa daripada Tuhan, daripada orang Islam. Mereka kata betul. Mereka kata mereka betul. Mereka kata Islam tak betul. Mereka kata hampa ikut Islam, hampa kata hampa ikut Quran, hampa kata hampa ikut Muhammad. Ini semua tak betul. Hak kami ni yang betul. Mereka kata tak percaya, tengok esok. Tak percaya, tengok esok. Kita mati esok ni, hidup balik hampa, kita tengok Tuhan nanti jaga kami lebih daripada hampa. Pasal kami betul, hampa tak betul. Dia kata macam tu. Macam mana orang gila? Orang gila, dia kata dia tak gila, dia kata kita gila. Macam tu juga keadaan macam ni. Dia kata dia betul, dia kata kita tak betul. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab pada ni. Allah
Allah kata afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah hampa ingat aku nak jadikan orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang tak Islam itu sama? No, Tuhan kata aku tidak akan buat begitu. Dia jawab di sana, dia kata apa? Tidak sekali-kali. Tetapi muslimin di dalam syurga, kafir di neraka. Tuhan jawab tegas. Tak mungkin aku akan bagi jadi sama. Tak mungkin orang duduk di atas dunia jadi orang Islam dengan orang yang tak Islam, dua-dua aku akan buat dalam syurga. Tak mungkin, Tuhan kata. Sudah tentu orang Islam aku bagi syurga, yang tak Islam tidak ada tempat dalam syurga. Bila tak ada dalam syurga, di mana? Di neraka. Tuhan jawab dengan tegas. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu menjelang akhir zaman ada orang Islam jadi celau berlari. Banyaklah ni tuan-tuan. Dengan paham liberal, dengan paham hari ini lumai dalam masyarakat kita hari ini. Faham liberal ni contohnya apa tuan-tuan? Yang tentang liberalisme yang orang uyuk hari ini. Faham liberalnya apa dia tuan-tuan? Satu orang Islam bercakap kata apa? Dia kata semua agama sama aja, semua aja buat baik. Itu faham liberal. Sedangkan kita duwiri lepas semayang kata apa? Inna dina aidallahin Islam. Agama di sisi Allah Islam saja. Maknanya lain pada Islam tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Macam mana orang Islam boleh cakap kata semua agama sama? No, tidak akan sama sampai bila-bila. Tidak akan sama. Tapi hari ini berapa ramai orang cakap dulu. Kita semua agama sama. Semua agama seorang buat baik. Tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Pasal Islam tidak akan sama dengan apa ideologi, dengan apa agama sekalipun sehingga kiamat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu letak dia cukup tinggi. Tidak ada satu agama lain yang boleh hidup sama tinggi dengan dia. Apatah lagi nak tinggi daripada dia. Tak boleh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah tegaskan dalam ayat ni, tidak akan sekali-kali aku bagi layanan yang sama esok ni kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Tidak akan dapat layanan yang sama. Pasal apa? Pasal orang yang muttaqin, syurga Jannatul Na'im dia tunggu mereka. Sedangkan orang yang tidak Islam tidak ada tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Apa suatu bagi kamu wahai segala kafir Mekah? Betapa kamu menghukum ini hukum yang fasid. Kata pada hari kiamat kamu akan dapat balasan lebih baik daripada orang Islam. Tuhan suruh Nabi Muhammad bertanya kepada kafir Mekah ni, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Apa hal dengan hamba ni dia bercakap macam tu? Macam mana hamba yang duk sembah berhala boleh hidup bercakap kata hamba akan dapat layanan lebih baik daripada Tuhan, daripada Allah, daripada orang Islam yang sembah Allah? Apa benda ni? Hamba cakap apa? Ditanya kat mereka macam tu. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah bagi kamu itu kitab yang diturunkan dari langit, maka kamu baca kitab itu dan itu hukum ada di dalamnya? Tuhan kata, ataupun hampa pun ada dapat kitab daripada langit juga kan? Berapa banyak kitab yang turun daripada langit itu? Oh banyak. Daripada dulu dia turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dia turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Dia turunkan Injil kepada Nabi Isa. Dan diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semua dia panggil kitab samawi. Kita Allah turun. Cuma bila turun Quran, semua hal lain dimansuhkan. Hanya yang terpakai Quran sahaja. Lain daripada agama yang ikut kitab-kitab samawi ni, apa adakah kitab hamba turun ni? Yang ada buku orang agama mereka tulis, itu bukan tandingan dengan Quran. Bukan tandingan dengan Quran. Tak boleh pun nak lawan dengan Quran. Bukti dia apa? Bukti dia zaman Nabi SAW. Apabila sastrawan Arab yang cukup hebat, yang cukup arif dalam bahasa Arab, dengar Quran dibacakan oleh Nabi SAW, turut mulut kata apa? Dia kata ini bukan cakap manusia biasa.
Orang yang reti tentang sastra Arab mengakui bahawa bahasa Quran itu bahasa yang sangat tinggi. Tidak ada manusia yang mampu mereka bahasa Arab seindah bahasa Quran Arab. Dan mereka bila dengar saja Nabi baca benda tu, terus mereka kata, ini bukan daripada kalam manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Quran itu orang bungkus 3 dia kata betul apa? Final revelation, wahyu yang terakhir. Tidak ada lagi apapun yang boleh turun selepas daripada itu. Kalau ada siapa pireka apapun, nilai bahasa dia pun dah kalah dengan nilai dan ketinggian bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, adakah yang hampa duk kata hampa akan dapat layanan istimewa bila bangkit daripada kubur esok? Hampa juga ada kitab yang hampa duk baca. Tuhan tanya, innalakum fihi lama takhayyarun. Bahawasanya ada bagi kamu kitab itu, barang yang kamu pilih hukum kamu itu. Tuhan tanya lagi, awak dalam kitab yang kata hampa ada ni, adakah dalam kitab tu bagi tahu dekat hampa apa yang hampa doa ni? Tuhan tanya, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, ataupun ada bagi kamu itu satu perjanjian atas kami yang kukuh sehingga akan sampai pada hari kiamat esok? Tuhan tanya lagi. Tuhan kata awak, hampa adakah satu dalam kitab hampa satu perjanjian yang kukuh daripada Tuhan kata hampa akan masuk syurga? Tuhan tanya lagi, innalakum lama tahkumun, bahawasanya bagi kamu itu barang yang kamu hukum kata kamu dapat terlebih baik daripada orang Islam apabila bangkit di hari kiamat esok. Tuhan kata sila apa? Bila hampa kata hampa akan dapat layanan lebih baik daripada orang Islam bila bangkit daripada kubur esok, hampa sudah buat satu silap besar. Salhum ayyuhum bidzalika za'in. Allah kata dekat Nabi Muhammad, tanya olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, siapa mereka itu yang dhamin dengan yang demikian itu hukum bagi mereka itu. Ditanya mereka, siapa yang menjadi dhamin, guarantor, siapa yang jadi penjamin mereka, yang kata mereka tentu akan dapat layanan baik daripada Tuhan bila bangkit daripada kubur esok. Ditanya mereka, siapa yang menjadi penjamin mereka dalam hal ini? Am lahum syuraka, Tuhan kata ataupun ada bagi mereka itu syarik yang dhamin mereka itu. Tuhan kata ataupun mereka ada seorang proksi yang menjadi sekutu mereka, yang akan menjadi lawyer mereka di hari akhirat itu di depan Tuhan, nak pastikan mereka dapat layanan baik di hari akhirat itu. Ini semua ayat challenge, Tuhan challenge orang-orang bukan Islam yang kata mereka akan dapat layanan baik di hari akhirat itu. Tuhan tanya satu-satu. So Nabi Muhammad guna soalan ni, ditanya kepada kafir musyrikin ni, falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Kalau betul mereka ada satu proksi mereka, ada satu sekutu mereka yang menjadi penjamin mereka, ajak penjamin itu sekali main jumpa Tuhan esok, jadi lawyer di depan Tuhan. Tuhan cabat, maka hendaklah bawa datang mereka itu dengan segala sekutu-sekutu mereka itu yang dhamin, yang jamin bagi mereka itu jika ada mereka itu benar sekalian pada hukum yang dikatakan itu. Kalau betul mereka di hari akhirat esok mendapat layanan lebih baik daripada orang Islam, bawa mai siapa yang kata Tuhan kata aku nak jumpa dengan orang tu sekali. Ayat-ayat ni adalah ayat-ayat cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, yauma yukshafu an saqin. Ini ayat ni ayat kinai perbandingan. Yauma yukshafu an saqin, sebut olehmu wahai Muhammad, hari yang dibuka betis mereka itu. Ayat tu ayat kinai, ayat tu ayat simbolik. Tuhan kata akan main satu hari di mana hari manusia akan selak kain, selak betis bagi nampak. Apa maksud dia? Dia kata hari yang dibuka daripada mereka itu akan betis. Ini adalah perkataan ibarat ketika kesusahan hari kiamat bagi hisab dan bagi balasan.
Kerana seseorang itu apabila dia bercawat kain, maka terbuka betihnya, menunjukkan dia hendak berhadap dengan kerja yang susah lagi berat. Kan orang kampung dia pakai kain, dia belah lembu. Kawan ni ajak tubuh apa kali yang diwal. Dia disimpai kain tu, yang disimpai kawan pergi ke belakang amat, belakang amat. Bila orang pakai kain ni, dia lipat kain dia pergi cawat kain dia tu, maksudnya apa? Maksudnya dia nak bocor. Maksudnya dia nak menghadapi satu benda berat. Allah buat perumpamaan ni dalam Quran dengan hari kiamat. Bila mai hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan ni, tuan-tuan tak boleh bayang dengan kepala kita macam mana. Esok masing-masing akan tengok. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, dia kata yauma yukshafu an saqin, hari di mana manusia ni selakai. Ni bila mai bangkit kubur, tengok keadaan hari kiamat ni, tahu dah ni penyakit besar nak kena kat kita. Nak selakai hari tu tengok tak dah. Lafaz ini cuma lafaz kinayah, ibarat aja. Tapi sebenar-benar bangkit di hari akhirat esok pakai apa tu kan? Tak pakai apa. Bila Nabi hafal kata manusia bangkit di padang mahsyar esok dalam keadaan tak ada solat benar. Urah dalam hadis pun urah dan dalam keadaan tak ada solat benar, semua bangkit. Bila Nabi hafal macam tu, Aisyah kata dekat Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, maksudnya orang jantan boleh tengok saya tengok mereka. Aisyah kata, takkan pun bangkit semua lagu tak ada apa. Nabi kata apa? Nabi kata dahsyat hari itu sampai Allah pun tak nak Nabi kan tengok apa. Keadaan dahsyatnya di mahsyar pada hari kebangkitan ni, tak ada siapa nak sekolah siapa lah. Bukan hari sekolah, itu hari pembalasan. Ada dunia ni lain. Lagu biji mata ni, lagu-lagu macam mana nak buka, nak tengok apa yang ada depan mata. Hari akhirat esok tak ada nak fikir dah yang tu semua ni. Duk fikir ni apa nak jadi kat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni ramai ustaz buat cerita pasal dahsyat mahsyar ni dengan segala bahasa yang ada dekat masing-masing zikir. Nak cerita ni, nak bagi orang nampak dahsyat mahsyar ni. Pandai cerita macam mana pun tak akan nampak dahsyat dia macam mana. Melainkan kita sampai sana tengok, lagu ni yang ustaz-ustaz tu nak abang tak sampai ni. Pasal apa? Pasal keadaan dia tak boleh digambarkan. Boleh abang, takkan boleh abang dia, tapi nak abang tu sampai tak mana. Sampai orang bila dengar cerita pasal mahsyar ni, dia main ketar. Sampai malam tu tak tidur duk baca Quran. Dia tu jangan hantar. Boleh cerita ni pasal mahsyar ni dalam kuliah maghrib, cerita pasal mahsyar ni sampai orang dengar ni, kalau 150 orang 150 orang balik tak tidur malam tu pasal tu takut mahsyar ni. Mana hang champion? Pandai sungguh terang. Nak abangnya apa? Hang teranglah macam mana pun. Kawan ni dalam 150 orang 50 tak kira memang tubuh dia. Dengar bukan tak dengar, takut bukan tak takut, gerun bukan tak gerun. Tak cukup, power tu tak cukup. Tak macam Nabi SAW. Nabi SAW kalau dia cerita tentang neraka, sahabat pengsan pada tu yang kata cakap Nabi SAW. Nabi cerita pasal neraka ni, sahabat duk dengar ni, dengar pengsan. Powernya cakap Nabi SAW pun Abu Jahal tak masuk Islam. Ada orang yang sampai pengsan, ada orang duk macam tu juga. Siapa pun tak boleh buat apa dekat manusia kalau sekadar manusia itu tidak dipilih untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata bangkit di mahsyar ni, Tuhan tanya soalan, semua soalan kunci kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yawm al-qiyamah fayaqul Allah lahu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa walada wa sakhartu laka al-an'am wal harth wa taraktuka tar'as wa tarba' فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW kata, hari kiamat esok seorang-seorang Tuhan nanti panggil, seorang-seorang tuan-tuan. Dan anak kita nak pergi interview, kita macam mana? Nak pergi interview, nak minta kerja. Ni zaman lah ni Allahu Akbar tuan-tuan. Kerja tak ada. Cucu kita esok, cicit kita esok nak kerja apa tak tahu. Minyak main daun ni. Kerja tak ada. Sama kalau fikir benda ni besar ni. Ni hak mengaji sekolah, cara mengaji sekolah. Anak nak periksa UPSR pun mak pak ni jadi raplah dia tak pergi mengaji. Orang abang dalam malam ni siapa ceramah, siapa kuliah apa-apa pun tak ada ni, anak aku nak periksa minggu depan. Dia ni susah hati lebih pada anak ni, dia susah hati. Duk coach anak nak bagi anak ni boleh dapat keputusan baik baru UPSR. Cicil tak ada apa-apa ni. Macam tu punya telur ni apa-apa ni. Belum dia main tingkatan 3. Dulu panggil LCE, lepas tu panggil SRB, lepas tu panggil PFR. Dia main PT3 pula. Apa tak tahu. Apa pun tak tahu. Oh, sumpah apa mengaji ni. Baca Yasin yang berkerai rempung. Anak ni nak baru form 3. Cicil tak guna dah ni. Lah, form 3 nak minta apa lah ni? Lari ni cerita. PSPM. Lepas SPM dulu keluar kampung ni pula nak masuk matrikulasi pun. Dah dapat matrikulasi dulu kalau nak masuk universiti pula. Dah dapat universiti tak puas hati pula nak kos ni, pergi dapat kos ni, nak kos. Anak saya dapat 4 flat, pasal apa dapat sains perhutanan. Dia kata 4 flat. 4 flat telah hayat, sepatutnya jadi doktor. Dia kata pasal apa dia hantar pergi buat sains perhutanan. Tak tahu. Dia lompat pergi sampai Kementerian Pengajian Tinggi ni. Tak ada siapa boleh tolong dia. Akhirnya 4 flat pergi masuk lautan. Tak apa lagi. Keluar daripada universiti ada ijazah. Lu kalau dia nak minta kerja dah tak ada. Lu nak minta kerja tak ada. Pergi sana tak dapat kerja. Pergi sini tak dapat kerja. Nak minta kerja tak ada. Yang mak pak letak harapan setinggi gunung dekat dia. Ni anak ni satu-satunya anak ni boleh masuk universiti, keluar ada ijazah banding dengan anak lain. Lu harap anak ni lah esok keluar kau boleh tumpang payung bocong dia ni. Kalau payung bocong tu tak apa dah jadi ada payung tu nak harap ni harap. Budak ni pun mengaji ni tiap-tiap semester nak lepas tak mau sangkut kertas ni pun dia pun 3 suku muknya duk baca buku. Biji mata pendek berbina. Kawan panggil tengok depan pun tak kenal kawan punya tu baca buku ni. Dapat 4 flat. Dapat. Ya Allah, waktu batu tu tak ada kerja. Jawatan kosong buka. Nak ambil 300 orang, minta 30,000 orang. Nak ambil 300, minta 30,000 orang. Ni nak interview minggu depan. Minggu ni lalu baca dah. Habis baca apa isu semasa apa semua baca habis. GST, GSTT semua baca habis. Bila masuk interview, kawan interview tanya dia apa beza GST dengan GSTT. Kita dulu keliput GSTT. Asal kita pernah dengar dulu ni. Pernah dengar orang tahu kan tak tahu pernah datang kita tahu baca habis boleh. Belum ada betul ya. Tu macam baru interview dunia dah jadi macam tu. Akhirat tuan-tuan, Tuhan tanya di padang mahsyar.
Tuhan kata apa? Alam aj'al laka sam'a. Bukankah hati dunia dulu aku bagi dekat hang pendengaran? Tuhan kata, hang buat apa dengan telinga pendengaran aku bagi? Hang buat apa? Ada sebulan sekali pergi dengan orang yang mengajar Quran hadis. Ada seminggu sekali tidur dengan Quran hadis. Alam aj'al laka sam'a. Bukankah dulu aku bagi pendengaran dekat hang atas dunia dulu? Hang buat apa dengan pendengaran itu? Wa basara. Bukankah atas dunia dulu Tuhan kata aku bagi penglihatan dekat hang? Hang buat apa dengan penglihatan itu? Hang tengok apa? Ada tengok lembaran Quran. Berapa hari dalam seminggu hang duk tengok Quran? Berapa hari dalam seminggu yang Quran itu menjadi tatapan mata? Wa walad wa malan. Bukankah atas dunia dulu aku ada bagi harta dekat hang? Tu ada. Atas dunia dulu bukankah aku bagi hang sebulan 5,000, sebulan 7,000, sebulan 8,000, hang dengan klaim mileage, dengan yang tu yang ni apa semua, dengan klaim basikal. Ada lagi dalam ni klaim basikal. Ya Allah. Minyak dulu naik klaim basikal ada lagi. Siapa naik basikal? Postman pun tak naik basikal ada ni. Tapi klaim basikal ada lagi. Allah saya mampu. Bukankah aku ada bagi dekat harta di atas dunia dulu? Sebulan berapa ribu aku bagi ke hang? Kemana hang salurkan duit-duit itu semua? Gua walada. Bukankah atas dunia dulu aku ada bagi anak dekat hang? Hang anak berapa orang? 3 orang? 5 orang? 10 orang? Apa hang buat dekat anak-anak ni? Masa hari hang mati, berapa orang anak hang yang sembahyang cukup 5 waktu? Masa hari hang mati, anak yang ada 5 orang tu, berapa orang daripada 5 orang tu yang sembahyang fardu 5 waktu cukup tiap-tiap hari? Berapa orang daripada anak yang aku bagi ke hang yang reti macam Quran? Berapa orang daripada anak yang aku bagi ke hang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, interview ni lagi dahsyat ni. Di mahsyar esok Tuhan tanya semua benda ni. Wa sakhartu lakal an'am. Bukankah aku tundukkan binatang ternakan padamu? Amat dunia dulu hantu sembelih lembu ayat ni. Bukankah aku tundukkan binatang dekat? Binatang tak lawan hang. Boleh diluaskan tafsiran ini kepada kenderaan. Dulu binatang itu juga kenderaan. Dan hari ini kenderaan kita kereta, motor dan sebagainya. Bukankah aku bagi ke kereta bagus dari dunia dulu? Hang buat apa dengan kereta tu? Hang pergi ke mana dengan kereta tu? Berapa kali dalam seminggu hang guna kereta tu untuk tujuan agama? Wattaras. Dan tidakkah di atas dunia dulu aku pernah bagi hang peluang menjadi ketua? Setidak-tidaknya hang ketua dalam rumah tangga, hang ketua kepada isteri dan anak-anak. Apa yang hang buat dengan jawatan ketua yang aku bagikan? Bila bini hang start pakai tudung keluar rumah? Bila anak hang start pakai tutup aurat bila keluar rumah? Hang ketua di dalam rumah tangga. Apa yang hang buat dengan ketua yang aku bagi ke hang tu? Tuan-tuan, Hakmi saja tanya dan cek dah kita tak boleh jawab. Nak jawab apa ni? Nak jawab pasal telinga pendengaran saja pun berapa panjang jawapan kita nak bagi dekat Tuhan. Sehari tu ada 24 jam, seminggu tu ada 7 hari, sebulan tu ada 30 hari. Berapa hari, berapa jam daripada masa tu yang telinga kita guna untuk tujuan agama? Berapa jam? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Fakuntu tadhunnu annaka mulaqi yaumaka hadha. Tuhan kata adakah hang rasa hang akan jumpa aku pada hari ini? Tuhan tanya. Masa hang hidup pada dunia dulu, adakah pernah hang teringat kata Yesus nak mati nak jumpa